Side and side. 1, 2, 3, 4. Hai, Assalamualaikum Sawadi. Cha, cha, cha. Guys, hari tu Kena dengan tim Double Z dan kawan-kawan yang lain ada pergi ke Sungai Pisang Gombak. Kita orang ada buat vlog tau. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok nanti dekat description. Kena akan letakkan vlog Sungai Pisang tu. Okay, tapi apa yang Kena nak cerita kali ni atau nak bagi tahu korang, kita orang pergi, tak ada masalah, smooth je. Memang pergi sana ramai orang, semua nak menuju ke apa, air terjun yang indah tu kan. Tapi balik je, kita orang find out gambar kita orang ada penghuni lain. Penghuni lain ke? Macam mana kita nak cakap? Dalam gambar tu ada satu bayangan yang pelik. Okay guys, hari ni aku baru find out something yang menakutkan. Okay, ni IG aku. Aku baru post gambar aku dengan group Double Z dan kawan-kawan yang lain dekat Sungai Pisang hari Ahad lepas. So, ini gambar dia. Aku dah brightness sikit, aku dah contrast sikit. So, dia gambar ni jadi cerah lah kan, dia punya background. So, bila aku try zoom gambar ni, aku nak nampak muka macam, lepas tu aku nampak kat belakang ni, kat belakang Kak Inan ni ada benda putih guys. Macam ada nampak macam asap. So aku try check balik dekat galeri aku, galeri IG. Ni galeri IG aku, mana-mana gambar yang aku post kat IG akan keluar sini. So aku tengoklah balik gambar ni kan. Dan itu dia, benda putih dalam terowong tu. Betul-betul dekat dalam terowong. Gitu. Jadi kenapa apa lagi? Pergilah search Google, apa cerita Sungai Pisang ni. So cari, Kak nak jumpa satu cerita di mana mereka ni pergi ke Sungai Pisang pada tahun 1997. 1997 tu dah 24 tahun yang lepas. Kak Nan pun belum lahir lagi masa tu. Sekejap, dah lahir ke belum? Okay, whatever. Yang penting 24 tahun yang lepas ya, di mana Sungai Pisang masa tu masih lagi tak ada trekking untuk ke air terjun tersebut. Jadi, yang pergi ni adalah orang yang memang betul-betul pakar dalam hutan lah orang kata. Macam orang kata apa, yang dah biasa dengan hutan, yang boleh buat jalan sendiri, tebas-tebas pokok semua, buat trekking sendiri. And diorang pergi seramai 5 orang. Ramai ke 5 orang? Ikutkan tak ramai pun, 5 orang lelaki Jadi nak dipendekkan cerita dah kan, diorang sampai je dekat tapak perkemahan diorang tu pada pukul 2 petang. And then pacak-pacak kemah apa semua bagai. And then diorang ada tabur tembelerang. Tembelerang tu tipu. Apa? Belerang. Diorang tabur belerang sekeliling kemah tersebut supaya binatang-binatang berbisa tak masuk dalam kemah. And then diorang juga ada buat city sentry. Benda tu untuk ni tau guys, dia daripada raut-raut buluh. Bila orang terlanggar raut buluh tu akan berbunyi. Jadi diorang akan tahulah ada benda masuk, binatang masuk ke apa ke macam tu. Jadi itu adalah salah satu safety lah untuk tempat diorang tidur begitu. Jadi sampailah ke senja guys. Macam biasa diorang hidupkan unggun api and then berborak-borak. Malam tu pula katanya angin sepoi-sepoi cantik je. Hello je kan. Masuk je pukul 9 guys, tiba-tiba angin dah tak cantik. Angin dah kuat semacam. And then bila diorang pandang ke langit, langit gelap. Tiada bintang. And diorang anggap malam tu akan hujan. Yes guys, malam tu memang hujan. Hujan gitu. And then diorang pun cepat-cepatlah masuk ke kemah masing-masing. Satu kemah ada yang 3 orang, and satu kemah lagi ada yang 2 orang. Guys, masa hujan tu, unggun api tu tak ada dah terpadam terus. Dia masih ada lagi cahaya-cahaya sama macam tu. And then, diorang dari dalam kemah, diorang nampak ada bayangan benda terbang mengelilingi unggun api mereka. Dan ada seorang kawan ni, muka dia memang dah cuak. Jadi yang ketua dia tu kan, ketua dia tanya, kau kenapa? Dan member dia cakap,
Pontianak weh. Aku nampak masa kita lari masuk dalam kemah tu, benda tu duduk dekat pokok depan kemah kita ni. Dia rambut panjang dan mata merah. Sorry, slow pula suara aku. Dia mata panjang dan berambut merah katanya. And then tak lama tu guys, kan aku ada cakap yang diorang buat buluh tu kan. Buluh tu boleh mengeluarkan bunyi kalau ada benda masuk. Jadi guys, tak lama tu diorang punya buluh tu berbunyi. And bunyi tu bukanlah sekadar fak masuk, no. Bunyi tu memang bunyi orang sengaja main, di mana bunyi tu mengelilingi diorang punya tapak perkemahan. And then guys, benda tu siap buat bunyi ya. Dekat situ dia tak nyatakan bunyi tu bunyi macam mana, tapi mungkin bunyi macam ni. Benda ni berlarutan sehinggalah pukul 11 malam. Bila dah reda macam tu, diorang pun rasa macam dah selamat sikit. Diorang decide untuk keluar daripada Sungai Pisang malam tu juga. And then dah semua setuju macam tu, diorang pun apa lagi, turun-turunkan kemah, packing apa yang patut. Tiba-tiba diorang dengar bunyi anjing menyalak. Dah dari mana pula datang anjing menyalak kan? Tapi tak apa, diorang fikir sebab dekat situ memang ada perkampungan orang asli. Mungkin anjing tersebut adalah milik orang-orang asli dekat situ. Tapi guys, kenapa anjing tersebut menyalak? Sendiri-sendiri fahamlah. Orang kata kalau anjing menyalak ni maksudnya dia nampak hantu. Jadi diorang pun packing cepat-cepat. And then diorang ikat antara satu sama lain. Ikat ni bukan sebab apa guys. Sebab diorang tak nak ada yang terjatuh and ada yang tertinggal. Almaklumlah dah malam. And then diorang jalan pula bertemankan lampu torchlight everready je. Ingat zaman ni zaman 1997. Jadi memang tak banyaklah berkakas macam zaman-zaman sekarang ni kan. Sepanjang perjalanan diorang keluar daripada hutan tersebut, diorang tak pandang langsung kiri dan kanan. Sebab apa? Diorang memang ada rasa ada benda yang mengikut diorang. Ada benda ataupun binatang yang memerhatikan diorang daripada kiri dan kanan diorang. Maksudnya masa tu mungkin menegak je bulu roma ataupun macam ya sebel macam tu kan, macam ada something gitu. Tapi guys, kan Sungai Pisang ni dia ada dua jalan tau. Satu korang boleh lalu jalan hutan, ataupun satu lagi korang boleh lalu highway. Macam kita orang juga. Hari tu kita orang masuk ikut jalan hutan, ada lalu terowong. Terowong tu gelap je guys. Then masa balik kita orang lalu highway. Sesamalah. Diorang ni pun 5 kawan ni naiklah ke highway. Tapi guys, diorang malam tu tak dapat juga nak sampai ke kereta diorang. Sebab apa? Jalan highway katanya macam banjir macam tu. Diorang tak boleh nak merentas. Jadi nak tak nak, diorang pacak kemah di tepi highway tersebut. Alhamdulillah tak ada gangguan dekat tepi highway tu. Cuma dah tidur, bangun, pagi-pagi dah kena kacau dengan peronda. Yelah, peronda pun memanglah pelik. Kenapa ada kemah pula tengah-tengah highway ni kan? And then diorang dah siap-siap, packing barang apa semua. Diorang pun balik. Back to terowong yang aku cakap tadi. Masa kita orang pergi ke Sungai Pisang tu memang seronok. Ramai kita orang pergi, ramai-ramai. Tapi masa balik, okay, ini kat part aku lah kat part aku. Diorang semua ramai-ramai dah ke depan tau. Tapi aku ni and ada seorang lagi yang belah belakang aku lambat kat belah belakang. Maksudnya jauh dah. Diorang dah macam ni diorang dah jauh kat sini, aku seorang-seorang kat sini. Pasal ada seorang lagi kat belakang. And then tak lama tu aku nampak Mr. Hanson dia stop daripada kumpulan tu. Dia stop, dia pandang aku. And then dia datang dekat aku. Datang macam tu. Lepas tu dia cakap kat sini kat aku, Kak Nan, kenapa Kak Nan jalan seorang-seorang? Cepat dah sikit jalan. Lepas tu aku pun macam, aku seorang? Aku yang belakang? Aku rasa ada seorang lagi kat belakang. Sebab masa tu memang aku rasa macam ada bunyi tapak yang ikut dari belakang. Korang tahu kan benda tu kan berair. So kita dengar tau bunyi tapak orang berjalan. So I thought like macam tak kisahlah siapa pun kat belah belakang tu. Aku tak adalah pandang. Cuma aku memang ingat ada orang lagi lah kat belakang. So bila Mr. Hanson kata, kenapa kau seorang-seorang kat belakang? Tu yang aku rasa macam nak tengok and tak ada orang langsung.
And then Mr. Handsome pun macam dia macam faham-faham je lah. And then keluar daripada terowong tu, kita orang pun bergambar. So gambar dekat terowong tersebutlah yang ada benda menumpang. So itu saja cerita daripada aku kali ni. Korang jangan nampak suara aku masih seram. Korang jangan seram pula, jangan takut nak pergi ke Sungai Pisang tu. Pergi je. Kalau korang nak pergi Sungai Pisang, korang boleh waste benda ni, tempat ni. Sampailah korang kat sana. Sekarang ni, okay, kalau dulu zaman 1997 tak ada trekking kan. Sekarang memang dah ada trekking, memang senang je lah jalan, insyaAllah. Kalau korang memang tak suka hutan tu, memang susah lah bagi korang. Tapi kalau korang memang dah biasa trekking, nak pergi ke air terjun tu memang senang and seronok and ramai yang pergi ke sana. So guys, kita habis dekat sini. Jangan lupa subscribe and comment and share. Thank you so much. Jumpa lagi kat Nandi Double Z YouTube Studio. Jumpa lagi kat Nandi Double Z Studio YouTube channel. Bye bye. Khop kun ka.